Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Institut Aminuddin Baki untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan satu tajuk yang saya namakan sebagai pembudayaan digital pendidikan dalam pengurusan sekolah. Okay. Jadi sebenarnya pembudayaan ini lahir daripada kesan pandemik COVID-19 yang bermula 2020 di mana berlaku penutupan sekolah. Kemudian guru-guru diminta supaya melaksanakan PDPR kepada pelajar-pelajar di rumah masing-masing, iaitu pelajar pun berada di rumah, guru pun berada di rumah. Jadi daripada situ lahirnya satu idea lah untuk saya memperkasakan pendigitalan pendidikan ini di peringkat sekolah, khususnya dalam pengurusan sekolah lah. Okey, jadi kesan daripada pendigitalan pendidikan ini kita dapat lihat apa yang berlaku ialah guru berkualiti. Kemudian kemenjadian pelajar boleh dibentuk. Kemudian dari segi pengurusan dan pentadbiran juga boleh kita laksanakan secara lebih sistematik. Kemudian juga kita boleh melahirkan smart community, kerana community juga kita libatkan sama dengan perkembangan pendigitalan pendidikan ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, program ini ialah merupakan satu helikopter view bagi pihak saya, khususnya sebagai pengetua lah pentadbir sekolah, untuk melihat apa yang berlaku di bawah dalam bidang pendidikan di sekolah saya lah khususnya. Okey, jadi pihak saya tercetusnya idea untuk membentuk dashboard sekolah yang boleh diisi di dalam itu pelbagai capaian, pelbagai kita kata button-button lah yang apa yang saya nak lihat. Contohnya bidang pengurusan kurikulum, contohnya bidang pengurusan co-curriculum, kemudian pengurusan HAM, kemudian dari bidang pengurusan pentadbiran dan kependidikan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsi juga tentang impak daripada kita penggunaan pendigitalan pendidikan ini, iaitu khususnya dalam aspek melahirkan guru berkualiti. Jadi saya melihat selepas kita menggunakan pendigitalan pendidikan ini, dari segi performa guru semakin meningkat. Jadi daripada knowledge hanya sedikit saja mengetahui tentang pendigitalan kependidikan, kepada lebih sedikitlah berbanding dengan sebelum ini. Jadi saya beranggapan guru-guru berpotensi untuk meneruskan pendigitalan pendidikan ini kepada pelajar-pelajar lah, selain daripada permulaan pandemik ataupun semasa pandemik, tapi sekarang ini fasa endemik COVID-19 pun kita boleh teruskan pendigitalan pendidikan ini untuk memantapkan kita punya pengajaran kepada pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya di bidang rancangan mengajar harian guru-guru. Okey, semasa pandemik dulu kita lihat guru-guru tidak dapat hadir ke sekolah untuk menghantar rancangan mengajar disebabkan oleh penutupan sekolah. Kemudian saya telah mempermudahkan guru-guru supaya menyediakan rancangan mengajar harian ini melalui talian, dengan mengisi Google Form, kemudian terus hantar dalam dashboard kita, kemudian pentadbir boleh semak ERPH masing-masing. Kemudian kita juga telah membentuk modul Open Book Test, OBT kita kenali sebagai OBT, iaitu semasa pandemik dahulu, masa penutupan sekolah.
Tetapi walau bagaimanapun, sehingga hari ini sekolah saya masih meneruskan penyediaan open book test ini kepada pelajar-pelajar, bukan sahaja untuk memberi kerja rumah kepada pelajar semasa hari Minggu, tetapi juga boleh digunakan OBT ini untuk melindungi masa instruksional. Itu semasa guru-guru cuti sakit, semasa guru-guru cuti CRK, semasa guru pergi mesyuarat dan sebagainya. Okay? Jadi boleh digunakan OBT ini. Maka kami teruskan lagi sehingga hari inilah. Kemudian dalam aspek pentaksiran sumatif, formatif dan juga peperiksaan lah. Jadi semasa pandemik dahulu kami berkesempatan untuk menguji pelajar-pelajar daripada keberkesanan PDPR itu menyediakan pentaksiran sumatif dan formatif melalui online. Okay? Kemudian selepas pandemik ini, saya juga melihat bahawa perkara ini masih boleh diteruskan oleh guru-guru. Mungkin guru-guru boleh gunakan soalan secara online ini semasa program Golden Holidays ataupun semasa weekend. Itu kebaikan lah yang saya lihat. Kemudian melalui helicopter view ataupun dashboard sekolah ini juga kita telah mereka bentuk satu button sumberku, iaitu sumber medium, di mana di dalam ini mengandungi bahan-bahan pengajaran guru daripada YouTube, YouTube yang boleh cikgu lihat dan juga pelajar-pelajar lihat ataupun buat carian di sini. Sumber YouTube pengajaran daripada SSTP negeri, kemudian daripada Majlis Muafakat Guru Cemerlang Kelantan, ataupun dipanggil Awan Ilmu bahan itu. Kemudian pihak sekolah kami juga menyediakan YouTube sendiri oleh guru-guru kami, iaitu itu bahan pengajaran yang kita panggil sebagai e-learning Petra 2. Jadi kelebihan YouTube ini, guru-guru boleh jadikan dia sebagai bahan rujukan. Kemudian pelajar-pelajar juga boleh merujuk kepada YouTube ini sebagai bahan untuk pembelajaran dan boleh mengulangi sekiranya pelajar tidak memahami satu topik dan sebagainya. Itu kelebihan yang saya lihatlah. Okey. Seterusnya ialah kita juga telah memanfaatkan pendigitalan pendidikan ini, iaitu untuk perekodan dan pentaksiran bilik darjah, PBD, yang kita namakan PBD, di mana di sini guru-guru hanya merekod dalam talian PBD ini secara berkala lah, 3 kali setahun kita buat. Disimpan melalui Google Drive sekolah untuk evidence, sebagai evidence. Kemudian pelaporan pentaksiran. Satu lagi kelebihan ialah daripada program PBD ni, pentaksiran bilik darjah kita, ialah pelajar ataupun ibu bapa ataupun guru boleh akses dia punya keputusan pelaporan PBD itu sendiri. Jadi ibu bapa ke pelajar ke boleh print out jika sekiranya diperlukan. Okey, jadi di situ kita ada inilah beberapa step yang inilah beberapa step yang kita lalui lah. Kemudian begitu juga dengan perekodan, pentaksiran sumatif dan juga peperiksaan. Jadi saya perkenalkan dalam dashboard ini ialah satu borang head count, yang mana guru-guru mesti mengisi keputusan setiap kali pentaksiran dan juga peperiksaan yang dilakukan di peringkat sekolah. Jadi markah pelajar itu mesti diisi di dalam borang head count. Jadi borang head count ni kita mengandungi kolom-kolom markah lah, bermula daripada TOV,
keputusan peperiksaan atau pentaksiran pelajar itu. Kemudian AR1, AR2, AR3, percubaan, AR akhir dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh melihat secara GOBO, kita panggil go one by one, melihat perkembangan pencapaian seseorang pelajar itulah dari segi prestasi dia. Jadi ini juga merupakan salah satu amalan terbaik sekolah kita lah, iaitu kita melaksanakan 3T, iaitu track, trend dan juga target. Kemudian kita plus dengan GOBO, go one by one, untuk melihat setiap individu pelajar, perkembangan dari segi prestasi mata pelajaran yang dipelajari lah, daripada TOV berapa markah, daripada kepada AR1 adakah bertambah ataupun berkurang dia punya prestasi dia. Jadi kita boleh melihat sehinggalah pentaksiran ataupun peperiksaan akhir tahun seseorang pelajar itulah. Okey, seterusnya saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat kemenjadian murid dalam aspek hal ehwal murid dan juga co-curriculum yang kita capai lah melalui penggunaan dashboard helicopter view kita ini. Okey, dalam bidang hal ehwal murid, kita ada beberapa button di dalam dashboard kita ini, iaitu aplikasi pengkalan data murid APDM, kemudian laporan salah laku disiplin pelajar dan sahsiah, kemudian seterusnya ialah dari segi laporan salah laku sudah disebut tadi, salah laku disiplin murid, kemudian laporan sahsiah pelajar. Okey, kemudian ialah kita nak melihat dari segi co-curriculum, pengurusan co-curriculum. Apa kelebihan kita menggunakan dashboard bahagian co-curriculum ni ialah satu platform untuk kita melihat laporan pelibatan pelajar dalam bidang co-curriculum. Jadi cikgu-cikgu boleh merekod kehadiran, melaporkan kehadiran pelajar dalam setiap unit co tu melalui dashboard kita. Jadi daripada sini kita dapat melihatlah dari segi pelibatan seseorang pelajar, setiap orang pelajar di dalam aktiviti ataupun perjumpaan co-curriculum yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, kita lihat dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah lah, pendigitalan pendidikan ni macam mana boleh membantu pengurusan sekolah. Okey. Pertama sekali kita juga mengadakan satu button untuk mengesan pergerakan staf dan juga guru-guru kita lah, iaitu dengan kata lain keberadaan guru di sekolah. Okay. Jadi tujuannya ialah untuk kita nak melindungi MMI juga, melindungi masa instructional di sekolah kita. Okay. Kemudian kita juga ada button untuk SKPMG2. Okay. Dalam SKPMG2 ni kita ada beberapa standard situ, iaitu standard 1, standard 2, standard 3. Okay. Kemudian platform untuk penyimpanan evidence, okay, daripada satu-satu standard tu. Apabila kita letakkan dia punya bank, maka kita sertai dengan evidence kita punya itulah sebagai bahan bukti. Okay. Secara digital evidence ini kita sediakan dalam SKPMG 22. Okay. Kemudian di dalam dashboard kita juga saya ada menyediakan satu ruang untuk jurnal kepimpinan. Okay. Di sini kita ada macam-macam pengisian lah, iaitu KPM Perkasaku pun ada. Okay. Pengurusan dan kepimpinan yang saya letak di situ, bahan-bahan kertas kerja yang saya sediakan, dan juga yang saya dapatkan daripada institusi-institusi tertentu lah, termasuk IAB sebagai evidence, okay, sebagai rujukan kita sebagai pentadbir. Okay. Kemudian kita juga ada satu program yang kita namakan di SMK Sultan Yahya Petra 2 ni sebagai Smart Community, iaitu kita telah menyediakan hubungan secara talian, sama ada melalui WhatsApp dan juga melalui Telegram antara sekolah dengan
ibu bapa. Kita buat melalui mengikut tingkatan. Tingkatan 1 ada satu grup smart community, tingkatan 2 satu grup smart community, dan seterusnya hinggalah tingkatan 6. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang ditekankan dalam TS25, iaitu nak melihat pelibatan komuniti dan juga kerjasama komuniti dalam menjayakan agenda kecemerlangan sekolah. Part daripada pendigitalan pendidikan juga telah memberi kesan kepada kemahiran pelajar-pelajar itu sendiri dalam mengguna kelebihan pendigitalan pendidikan ini. Jadi saya melihat pelajar juga mahir dalam menyediakan YouTube, menyediakan TikTok, menyediakan video dan sebagainya sebagai refleksi kepada pengajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian kesan yang sangat saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah dari segi impak pencapaian sekolah, khususnya dalam tahun 2020. Iaitu SPM 2020 adalah merupakan pelajar first batch yang terkesan daripada COVID-19, sekolah ditutup. Iaitu kita lihat walau macam mana pun, dari segi apabila kita menggunakan kemudahan pendigitalan pendidikan, tapi pelajar SPM 2020 telah mempamerkan, menzahirkan keputusan yang terbaik sekolah saya sejak ditubuhkan. Iaitu kita dapat grade purata sekolah 2.48, kemudian lulus 100%, kemudian kami melahirkan seorang pelajar straight A+ dan 12 orang pelajar straight A. Ranking di peringkat negeri kami nombor 7 negeri Kelantan, termasuklah SBP dan juga SMKA lah. Itu saya rasa sangat banggalah dengan pencapaian ini. Jadi saya rasa pendigitalan pendidikan ini sangat-sangat memberi manfaat kepada pelajar, dan boleh diteruskan walaupun kita sudah bebas ke suatu hari nanti daripada COVID-19 dan sebagainya, tidak ada masalah. Jadi kita boleh gunakan pendigitalan pendidikan ini dalam pengajaran dan pembelajaran guru kepada pelajar-pelajar. Sama ada kita nak guna hari Minggu, nak guna pada waktu cuti sekolah dan sebagainya, boleh diteruskan, tidak ada masalah. Sekian, terima kasih.